有權力選擇㗎。You made me go on choice。反正我搬走啦。Code Blue, Code Blue， 快啲啦 ！Enough。Everything that you have said is also part of our culture. You only care about your face. You're betting your friend, your trophy family. Kali ini sebagai menyokong kita punya local product movie Saban Bulan ada nak sajikan kepada anda semua. Ini dia barisan pelakon filem Rain Town dan juga Kak Mona sebagai pengarah filem ini. Rain Town. Saya belum tengok lagi, pada hari itu saya ada kerja lain. Sangat-sangat kata terkilan lah. Tidak menjadi penonton yang pertama pada hari tersebut. Kita nak tanya everything. Tapi jangan spoil lah. Kita bersama dengan sis Susan Lancaster juga dan Bro Kim Wah yang dua-dua saya khabar baik. Dua-duanya legend otai. Orang kata iconic. Tengok dia dah geleng kepala. Oh my god. Bro Kim Wah dah melebar sayap dia ke Indonesia. Dan sis Susan dikenali dengan skrip yang begitu ikonik bagi saya kan, sehingga kan saya cakap skrip tu menjadi asas kepada pembinaan Satu Malaysia. Betul. Kan? Yeah. Semua tak kira lah bangsa apa semua, Satu Malaysia. Betul. Bercakap pada soal tajuk Rain Town, hujan di bandar ke apa ke, kita tahu apa terjemahan. Kak Mona boleh tahu sikit pasal tajuk ni? Okey, filem ni I was shooting lah, kita shoot dekat Taiping. Dan Taiping juga dikenali sebagai Rain Town. Jadi saya nakkan title yang di mana masa itulah masa kita tengah buat skrip dengan idea tu, masa pitching saya nakkan title filem saya ialah di mana kalau seandainya masa tu saya tak tahu lagi dia akan keluar ke festival ke tidak. Saya kata dekat saya to myself lah, saya nak filem saya punya title baik di Malaysia atau di luar sana cuma satu title saja. Kerana dulu Redha saya ada Redha untuk Malaysia, bila keluar ke festival luar negara jadi Beautiful Pain. So hence why jadi Rain Town. Sebab ia juga alternative name for, also known as Taiping is also known for another name which is Rain Town. Since Susan mungkin boleh ceritakan sedikit macam mana boleh terlibat dalam filem ni, sebab dia bukan calang-calang Kak Mona. Kalau dia kita jarang nak tengok dekat filem. Kalau tanya dia berapa kerat dia sekarang dia nak terima filem kan, tadi saya sempat borak-borak dengan dia. Sama ada dia pick the best one ke apa. So the Rain Town ni kira macam masterpiece yang dia anggap satu macam aku kena berlakon dalam filem ni kan. Okay, well, it's Mona, mestilah nak berlakon dengan dia kan. Okay. Then tapi dia ambil teliti lah dengan casting dia. Dia suruh kita video conferencing dengan dia, buat reading and then rehearsal dengan dia berapa kali dah. Lepas tu then baru masuk dengan Kinwa. Sebab Kinwa kat Indonesia, pasport dia dah tukar dah. Amboi bang. Lampu tutup. Terus ni apa tanda ni? Itulah dia. Apa tandanya? Tanda dia Rain Town masuk Indonesia. Anyway, so then dengan Kinwa pun kita kena buat rehearsal, online rehearsal, sebab dulu kan belum boleh jumpa in person. And then barulah Mona mungkin bagi first draft of the script, kita baca betul-betul and then jumpa the kids, the children, Pauline, Fabian dengan Wilson, and then buat rehearsal juga dengan diorang. Until lepas tu baru dia cakap okay, confirm. Kalau tak, it was still not 100% yet. Dia nak tengok kita punya bonding, chemistry dengan each other, and saya rasa dia nampak yang betul, yang okay, inilah the family Chu, bolehlah jom. Macam tu lah. Kalau ditanya kepada Abang Kiwah pula, macam mana boleh terjebak berlakon dalam filem ni? Terjebak yang sebenarnya. Terus saya diberitahu tentang projek ini
zaman pandemik boleh panggil itu lah. Ada seorang assistant director Alan, dia call saya, dia kata, bro, Tengku Mona nak cari pelakon Cina senior untuk filem dia. Saya pun kata, okey lah. Kan biasa dapat panggilan-panggilan ni, tak tahu, tak ada skrip, tak ada tarik. So, belum dapat skrip lagi? Asalkan kita dia tengah carilah. Belum sampai set dan belum ada apa first 50 3, 2, 1 action, bermakna projek itu belum siap lagi, belum lagi. Bagi saya lah. Mungkin orang lain mungkin dapat panggilan apa-apa mereka ingat dah siap. Tapi bagi saya banyak kali kena panggilan tapi tak shoot langsung. So ini sebelum nak start projek setahun tau. So biasanya Malaysia start projek, bagi saya lah, pengalaman saya 2-3 hari, abang boleh shoot lusa. Okey, boleh. Ini setahun tau. Sebelum jarak dia setahun ni. Ya, dia call. Lepas tu Tengku Mona yang call. Hello, I'm Tengku Mona. Are you Kinwa? Okay. So saya pun santai saja. Ya, okay. Biasalah. So dia kata kita nak shoot sini, kita nak shoot sana. So saya pun dengar aje lah. Masa tu kan pandemik, kita tak tahu bila akan berakhir, bila kita boleh shoot. Lepas tu nak tahun 22 ya. 2022. Kepala tahun 22, masa tu dia call lagi. Okay, kita nak cuba Zoom audition semua tu. Tapi masa tu saya, maaf kak, saya ni tengah buat preparation nak pergi Jakarta nak shooting. Okay, tak apa, kita Zoom aja dari sana. So saya kata, sekarang zaman teknologi. Okay, aman saja. Tapi yang sebab utama saya buat projek ini kerana saya boleh shooting di Malaysia. Itu saja. Sebab saya tak payah terbang jauh-jauh, saya tak payah tinggal di... Tapi abang ada dekat Indonesia sana, dah ada rumah dengan cerita. Tak apalah. Kak Mona, tanpa spoiler, untuk pengetahuan penonton yang baru orang kata mendengar tajuk ni, Rain Town ni, apa sebenarnya intipati? Tanpa spoiler lah, intipati dan juga sedikit sinopsis. Seorang ayah yang bernama Chu, yang dilakoni oleh Chu Kinwa, okay. Dan dia mempunyai isteri yang once upon a time Miss Taiping. Dan dia mempunyai 3 orang anak, which is Isaac Chu, Alex Chu dan Ruby Chu. Okay. Bapa ni, Mr. Chu ni, dia ialah seorang yang suka kontrol, orang kata macam main catur ni. Okay. Bapa kata jalan-jalan, jangan, he will arrange lah everybody's life. Dan ini membuatkan ini satu benda yang terjadi everyday in kebanyakan family ya. Okey, tak kira lah bangsa Cina, Melayu, India ke apa, di mana sajalah. Okey. Demi kebaikan anak. Betul. Katanya bapa. Okey, tetapi the repercussion oleh tapi keterlaluan tak dia punya kontrol tu. Sangat kontrol Yes. So efeknya benda-benda begini yang sering terjadi di keluarga di Malaysia atau di mana saja, dia ada repercussionnya, dia punya orang kata domino effect dia tu. So ini ditunjuk di dalam cerita Rain Town, apa yang terjadi pada anak-anak dan segalanya. Sebab itu adalah dia punya short synopsis lah ya. Ada dia punya, ada konflik dia ada di situ. Dan seandainya kalau orang tanya kenapa, because ini adalah benda, you see ya, social issue yang terjadi di luar sana. Tak kira lah apa social issue pun. Sering terjadi kerana bermula di dalam rumah. Ini benda yang saya perhatikan, di mana kebanyakan keluarga secara amnya, bila benda-benda terjadi dalam rumah, kita saling kata small matter lah, ataupun let's just sweep it under the carpet. Orang tak akan really address isu di dalam rumah. Dia ada efeknya. Seandainya dalam rumah tu is address isu di dalam rumah tu antara adik-beradik, mak bapak semua tu, insya-Allah tidak akan keluar menjadi social issue. So yeah,
So basically that's what Rain Town is all about. It's about a controlling father, you know, yang tidak mendengar, melihat tapi nampak tapi tak melihat. Itu baru 3 orang anak. Kalau 10 macam mana dia nak kontrol? Kalau 10 kalau 10 aman. Dan masalahnya 10 tu dia akan jadi 10 masalah 10 di luar masalah. sana. Di luar sana nanti. You know, it is actually Biasa aja. Tambah lagi isteri. Betul tak? Bagus. Talarat Aileen. so yeah. Si Susan, Ya saya. dalam cerita ni kita belum tahu lagi watak. Mungkin ceritakan penggalian watak dan nama watak tu sendiri. Macam mana preparation untuk watak tu? Bukan calang-calang kalau si Susan dia ambil job berlakon, dia akan kaji. Dia kata kalau dia cakap tadi, kalau tak ada skrip depan mata, dia tak boleh nak gali apa ni, nak cari gali dia punya karakter tu. Okay sis. So nama karakter saya dalam cerita Rain Town. Rain Town. Nama dia Aileen. Yes. Okay. So orang dia macam saya, separuh orang putih, separuh Cina. Kalau orang nak tanya kenapa saya boleh masuk dalam cerita ni, that's the reason why. Mona nak cari something slightly different lah pada typical Chinese family. So dia carilah saya. Usually the case. And dia adalah seorang ibu yang sayang sangat keluarga dia. Dengan si degil ni pun dia sayang. Oh, degil rupanya suami dia. Oh, macam-macam lah. Tapi saya tak nak bocor rahsia. Tapi macam-macam. Macam-macam. Kau nak kena tengok sendiri macam mana degilnya. Tapi dia sayang. Okay, faham. And I think the love that Mona nak tunjukkan dengan dalam skrip dan dengan direction dia, kita tunjukkan dengan cara lakonan lah. Kadang-kadang subtle, kadang-kadang very obvious, terpulang pada scene. So and saya seperti seorang pelakon, I am paying homage to every single mother. Dan juga saya ada juga ambil kesan-kesan ibu saya sendiri untuk masukkan dalam watak ni. Dan saya harap penonton pergi tengok, especially the women, especially mak-mak atau actually women lah, girls, tak kisah. Saya nak tahu sama ada diorang boleh connect dengan watak Aileen ni. And actually Ruby as well. The two women in the family, tengok diorang boleh connect ke tak. Ya. Watak jadi, yang kita mau balas balik kepada semua kaum lelaki juga mesti pergi nonton. Yes. Betul. Lihat bagaimana seseorang papa atau seorang anak lelaki harus harus menjalankan kewajipan seharian. Patut tak dia contohi papanya atau anaknya atau siapa. Ingat je. ya. Bagi komen sikit nanti. Tengok dan bagi komen nanti. Ya, betul. Kita tunggu orang nak tanya atau komen. Filem ni betul-betul relate dengan keadaan kita di masyarakat Malaysia yang normalnya mempunyai pelbagai karakter. Kalau kadang-kadang seorang bapa, kalau dia tak garang, dia macam berlembut hati, macam anak minta ambil, nak bagi duit bagi. Tapi mungkin Abang Kiwah sebagai seorang karakter dalam filem ni ada layer dia lah, lakonan dia lah ada layer-layer kan. So, cakap mana nak bengis, mungkin ada part-part yalah dia, at the same time dia seorang penyayang. Ya kan, nak pukul anak takut pula. Okey, layer dia. Walau apa pun mereka tu juga anak saya. Walau apa pun Aileen juga isteri saya. Walau apa pun rumah itu rumah kita. Jadi apa yang komen-komen awal yang kita dapat bukan saja dari penonton-penonton kaum Cina, tapi yang kaum Melayu juga ada. Ini mirip papa aku. Oh, uncle. Kerana Kan dia boleh relate dengan ayah dia kan. Apa dia buat kita tahu itu untuk kebaikan kita.
Tapi memang dia buat tu teruk sangat tu. Tapi dia orang tahu ya, mungkin dia buat untuk kebaikan kita. So it's kind of like terima kasih dapat efeknya. Betul-betul ada feel ya. Tapi situasi sebegini dalam cerita Raintown ni bukan hanya di Malaysia saja, sebab as you know kan Raintown juga ditayang di festival di luar sana. Kita dah pergi ke Silk Road Silk Road International Film Festival dan juga di Golden Rooster International Film Festival. Those two places ialah di China, which is dekat Fuzhou dengan Xiamen. Kemudian bila tu? Sebelum tayang kita? Last year? No. October November last year. The whole of November filem ni pergi ke China, Vancouver, India, Medan, LA 2 kali. Wow. So apa yang saya nak sampaikan ialah mereka semua mempunyai background dan culture yang berbeza. Tapi bila mereka menonton filem Raintown, alhamdulillah kebanyakan mereka, I would say about 90% of them, dia kata we can resonate. Kita boleh memahami dan ini juga ada satu benda yang mereka familiar. Dia kata ni bukan cuma cerita pasal Malaysia, tapi ini cerita kekeluargaan yang even seluruh dunia lah boleh relate. Even bangsa bukan bangsa ASEAN pun dapat faham, dan dia kata pernah mereka ada kawan melalui, atau they can resonate lah, maksudnya mereka boleh boleh faham what's going on. Maksudnya ada juga benda-benda yang terjadi pada negara-negara Western countries. So this is not just a Malaysian story, honestly. I mean, yes, it's done by Malaysian, all of us, and then for us, you know, tetapi situasinya itu ialah is a global issue, a global situation. So saya dah borak dengan si Susan tadi sebab sebelum podcast ni saya Google lah kan, apa tajuk yang dah keluar kan dekat YouTube, apa yang dibincangkan. Tapi ada satu part ni yang macam trigger saya. It's not about macam kita orang Malaysia kalau buat tajuk mesti nak cari yang benda yang negatif. So saya pun tengoklah satu tajuk ni. Sis kan tadi kita bincang tadi kan, dia kata filem ni bukannya nak menggalakkan orang berjudi. Walhal kata Susan tadi, dia kata berjudi tu I think 2% or 1% macam kecil je, small dia punya issue dia. Saya kalah RM2 aja. Okay Kak Mona, mungkin kita boleh jawab sikit ni. Ada isu yang diketengahkan pasal nak menggalakkan orang berjudi dalam cerita ni. Okay. Betul. Tidak, saya tidak menggalakkan orang berjudi, tetapi ada berjudi ni ada dia punya negative effect. Okay. Raintown, originally cerita Raintown ni dilahirkan kerana saya berjumpa dengan seorang fotografer. Masa tu saya tengah they were covering me for Redha. That was in 2016. So jumpa dengan fotografer ni, and dia kata pasal rain batting dekat Taiping. Itulah tercetusnya idea untuk Raintown ni, kerana rain batting. Tapi saya tak naklah menonjolkan just berjudi and all that. So saya ambil sikit sesangat, tetapi it's a character. Berapa peratus kalau kita tanya? Allah hai. I think what? 3-4 scene. 4 scene je. Tapi benda tu orang tengok. 3-4 scene macam tu. Tapi is basically ceritanya pasal Mr. Chu ni. Dia real lah. Biasalah kan. So kita mesti ada. Bukannya about betting, menang ke kalah ke. It's about what is the effect of it. Itu yang saya ambil tu. Dia punya intipati dia ialah itu. Selain pada tu, saya rasa itu also part of his character. Untuk buang masa, dia pergi jumpa kawan-kawan dia dekat kedai kopi. Then dia orang lepak lah kat luar, tengok, nak hujan ni, 50 sen. Tunggulah the first drop of rain. Itu je. Bukannya main tingkah nombor kan? Ada lagi rain betting ada kan? Satu scene saya pernah kena potong. Kena potong ada? Kerana yang scene itu saya masuk balai. Saya masuk balai kena buat ni. Lepas tu kena ucap,
Saya tak nak judi lagi. Saya tak nak judi. Tipu. Tak ada. betul ke? Tak ada. Kerana apa tau? Kerana girlfriend pertama dia nama Judi. Tak ada. You Budi, janganlah dengan cakap kewa tu, okey? Tapi betul ada Tak ada. ada scene yang Tak ada. dipotong dalam cerita ni. Tak ada. Tak ada langsung. Tak ada. Ada scene potong. Dengar lagi. Scene saya semua dia potong. Okey, selain daripada berjudi, cerita ni dipertengahkan juga pasal culture macam in terms of the lantern dengan buat mooncake. So tak besar, cerita pasal itu tak besar, tapi ada sedikit touchingnya on things like that. So so cerita ni bukan cuma keluarga, it's also there's a bit of Chinese culture in there, which I think saya pada pandangan saya slightly different lah kot, Okay, kita masuk kepada bab pengalaman semasa penggambaran. Mungkin sis nak cerita sedikit pengalaman semasa penggambaran, apa yang sis nak share kepada penonton? Sebelum saya masuk dalam karakter Aileen tu, saya nak cakap yang ini kali pertama saya buat filem cast dengan kru every day. Happy ya? Ya, energy, vibe dia memang seronok. Positif sangat-sangat. Dan saya rasa ini adalah sesuatu yang kita perlu ada di setiap penggambaran, sebaik filem, TV or whatever, you know. Anyway, saya rasa karakter ni, setiap karakter in the Chu family dan the supporting cast semua ambil karakter diorang dengan berat. Sangat-sangat berat. Responsibility was great and diorang punya application was 150%. So good. Mona hantar Pauline dengan saya pergi belajar macam mana nak buat mooncake sebelum kita masuk set. So sekarang ni saya boleh buka kedai mooncake, tahu tak? Betul. Aileen's Cafe nanti akan buat. Tapi supaya tak payah masuk kursus lagi dah. Dah boleh dah. Dah boleh dah. Ya, kakak yang ajak kita datang hari tu kat premier, dia cakap, "Tanya, bagus, nampak real sangat." Ya, lulus A. Ya, she was there. She came and hugged me. So cute. So and bila time scenes tu ada, boleh nampak kenapa dia suruh kita belajar supaya untuk lend the personality, buat personality lagi besar. Dia bukan berdiri aja cakap dialog, dia tangan, badan semua berjalan dengan everything, and then dengan dialog sekali, dengan emotion and everything. Dan pada saya itulah dialah detail, very fussy director. Tapi dia nak and kita buat. Cut, do it again, buat lagi. Cut, do it again, buat lagi. Dan juga saya rasa crew, art direction, lighting crew, kesan sangat-sangat dengan cara dia buat lighting. And cantik color grading cantik lah. Yes, lawa. And the DOP Eric and his team, oh my god, memang everybody macam bila kita masuk setiap scene, normally orang cakap, oh cast there, you know, okay let's go. Tak, everybody masuk, you boleh rasa everything. Diam aja, semua orang fokus. It's just lain lah. I'm very proud. Perbaloi sis masuk filem ni. Ya, memang, ya. Tu yang kita nak wujudkan kan, setiap production kena ada macam satu vibe. Masuk je berlakon ada vibe positif, tak nak ada dengki-dengki, gaduh-gaduh kan dalam set. Abang Kinwa, mungkin nak boleh share sikit pengalaman berlakon apa, jumpa hantu ke kan? Typing bagus, boleh makan chicken chop. Chicken chop best. Lagi kita shooting dekat kopitiam, boleh makan char kway teow. Kak, dia bab makan nombor satu dia fikir nombor satu je. Nombor satu dia makan. Setiap naik bicycle dia keliling, dia boleh cakap, Susan you go here, very nice the food. Dia dah boleh food review dah. Ya. Sebab sana kan ada typing lake kan. Apa tu? Tasik tu. Okay. Tasik tu weekend tu ramai orang. So kita pun lari-lari naik bicycle sana je lah. Lepas tu adalah kru, teman-teman yang shooting, semua member. Pas shooting aja
jom pergi cari tempat makan. Sebab ada yang lokal, ada yang seperti Yuhang, dia tahu sini ada sate ni, sini ada mi ni, semua kita pergi makan aja. Pas balik ya habislah 2 kg naik. So Kak Mona, itu cabarannya Kinwa. Mencari makanan di Taipei. Dia jaga makan je. Dia senang je. Okey, Kinwa kita ada makanan sedap. Dia okey, ons je kan. Mestilah. Makanan kegemaran abang apa? Kerana sana memang termasyur chicken chop. Chicken chop je? Memang termasyur. Jadi ada satu gerai. Semua pekerja sana semua lepas umur 70-an. Dia yang serve kita. Patutlah. Lepas tu ada tanda sana. Maaf, kita lambat sikit kerana kita semua tua-tua. Bless. Betul. Okay. Memang. We have to go there. I have to go there. It's the best sekali. So maknanya dia happy lah on the set tu. Maknanya kan dia tak cakap apa cabaran dia, tapi maknanya dia happy lah tu. Saya pun tak puas hati dengan jawapan dia. Kak, kita cari gali lagi. Okey abang. Susan dah kata semua. Okey. Selain tu abang banyak berlakon dengan 3 orang remaja ni. Cerita sedikit. 3 orang ni macam mana nak build in, nak cari chemistry dengan 3 orang ni, anak ni. Itu kita kena berbalik kepada cerita bagaimana castingnya. Okey. Nombor satu, Kak Mona kata Kinwa ini cerita bahasa Cina, tapi bahasa Cina banyak, Mandarin, Cantonese, Hakka, Hokkien, semualah. So saya pun tanya, jadi logat mana you guna? Kita apa logatnya? Kalau Mandarin saya mungkin say no lah, kerana saya bukannya hafal sangat dengan bahasa Mandarin, itu susah sikit. Tapi kalau Cantonese, ya boleh, bisa. So yang lain juga seperti Fabian, dia boleh dua-dua. Pauline dekat dengan Mandarin, tapi kalau Cantonese dia boleh tapi kena hafal lah. So yang Wilson saya pernah berlakon dalam Kongsi Raya. Jadi anak juga. Kongsi Raya iklan? Tak, itu movie. Tapi masa tu dia jadi anak yang selalu juga kita marah-marah. Jadi dengan ni tak ada beda. Sama je. Sama aja. Jadi kalau marah cara Cantonese, saya kata okey boleh. So sama lah seperti kata Kak Mona, kalau Cantonese boleh lah saya buat. Kerana bagi saya logat dialek Cantonese ni sudah dianak tirikan di Malaysia. So kerana semuanya banyak Mandarin. So ini satu penghormatan daripada Tengku Mona kepada dialek Cantonese, mempamerkannya ke atas lagi. So thank you Kak Mona. Kak Mona mesti ada cabaran bila berlakon ataupun mengarah filem ni dengan kebanyakan dia tahu mencarut aja dalam bahasa dialek Cina. Boleh cakap Cina? Dia ada pandai. Patutlah. Pandai sangat-sangat. So macam mana Kak? Dia ni betul-betul hantu tau. Kinwa dengan Susan ni. Tak, saya okey. Cabaran saya, okey, sebelum kita bercakap cabaran. Okey, macam Susan cakap tadi tu. Okey, set semua silent and all that. Salah satu sebabnya kenapa kita control the set supaya silent. Filem saya dari head to toe, dari awal sampai ke akhir tak ada ADR. ADR apa? Maksudnya tak ada siapa masuk ke studio untuk dubbing selepas shooting. So it's 100% on set, sound direct from set. Saya tak suka dubbing sebenarnya sebab saya rasa dubbing tidak memberi satu. Ada lagi ke orang guna dubbing? Ya, ada. Tidak memberi satu feeling organik pada saya kalau dubbing. Abang ketawa siapa? Yalah. So, zaman dulu kan. Dia okey, saya terlintas kalau babat scene orang zaman-zaman dulu kan. That's why dia pelakon ni dia sebut sebiji-sebiji. Pasal tak bang? Orang zaman dulu. So senang nak dubbing. Proses katanya bila pelafasan dialog tu sebiji-sebiji senang nak dubbing. Bukan aja sebiji-sebiji. Yang ketawa tu. Kan lah. Abang tahu lah. Benda tu viral tau. Viral zaman-zaman dulu kan. Okey, tapi saya sukalah semuanya on set. Sebab like I said lah, saya suka yang benda yang lebih organik. Itu satu. Tapi cabaran, selain daripada tu, to explain lah kenapa kita a bit more concern on set. Dari segi cabaran,
cabaran yang paling besar sekarang ni sebenarnya ialah sekarang untuk menarik perhatian penonton. Saya sekarang ni Raintown, kita bersaing dengan 11 filem lain dalam bulan the same time. Ya, dalam masa Chinese New Year ni. Bagaimana untuk menarik perhatian Raintown, penonton kepada Raintown. Dan sebab filem saya ni ialah filem yang lain tu ialah bahasa Cina, target audience yang memang Cina sahaja. Tapi filem saya ialah target audience saya ialah bukan sahaja Cina, Melayu, India dan lain-lain. Jadi saya punya teba tu lebih besar. Bila teba tu lebih besar, kita punya in terms of komunikasi strategi itu. Who is our main audience? So agak susah in the beginning, tapi alhamdulillah saya mempunyai team yang saya ada Chinese team, social media Chinese team. We also have yang Melayunya social media Chinese team, Malay team yang bercakap pada different segment of people, dan juga saya punya distributor. So alhamdulillah so far so good lah. Okay. Tapi masa cabaran sebelum masuk set, pertama ialah mencari anak yang seakan-akan rupa Susan Lancaster. Itu adalah besar sekali. Ini campur kan. Saya tahu Susan Lancaster saja. Ya. Saya senang. Tak, saya buang batu aja dapat Cina. No, bukan macam dia ada 3 orang anak kan dalam cerita ni. So takkan semua kena nampak exactly Cina saja. Dia kena ada campur antara 3 tu, mungkin 2 atau 1, something like that lah. So saya punya specific instruction pada saya punya producer Fazlin, saya kata saya nak seorang tu looks like Chinese, okay, yang boleh nampak lah seolah-olah anaknya Kinwa. Yang 2 tu miripnya Susan. Lepas tu terus saya kata, Kak Mona, saya nak pengsan lah ni. Ya, memang. Saya nak pengsan. Okay. So I said, macam mana nak cari tu? Casting ke macam mana? So I said, cari muka dulu yang saya comfortable. Saya dah comfortable tengok muka, saya boleh pair dengan Susan, saya akan buat casting personally. Saya sendiri akan buat audition. So bila jumpa Ruby, kita jumpa dulu. Okay, Pauline yang berlakon sebagai Ruby, saya jumpa dia dulu. So casting, alhamdulillah, okay, I was happy with her. And then mendapatkan karakter Alex ni, mencari-cari. And then so Kinwa is the one told to Fazlin, cakap Fazlin, cuba try budak ni, nama dia Wilson. So I tengok gambar Wilson, I say okay, dia ada mirip dengan Pauline, so that's good. So ask him to come in, saya buat audition and all that. Alhamdulillah dia boleh serasi lah dengan saya. Most important serasi dengan saya dulu. Okay, maksudnya saya comfortable dengan dia lah, dengan pelakon ni. The moment saya dapat dia orang semua ni, then start audition balik dengan ibunya, dengan ayahnya, papanya, dengan dia orang bertiga and all that. Kerana you were in Jakarta when we had the audition for the whole family, physical audition. Physical. Itu belum confirm lagi. Saya buat setup dekat office saya seolah-olah mereka sedang membuat mooncake. Saya buat props semua tu. Saya even get someone to record for me, because I want to see. To me, kalau saya tak believe, saya sendiri tak convince yang mereka ni ialah keluarga Chu, agak susah lah kalau saya nak convincekan orang kat luar sana. So after that whole thing, they are happy. I'm very happy. And then call Kinwa. And then we all had one session first before satu sesi ramai-ramai ni. That's when I say okay, I'm good to go. Okay, tu permulaan satu cabaran. After that script reading, doing the script and all that, alhamdulillah lah, it was good. Script reading, semua ikut dengan membaca dengan disiplinnya. They go into character, tapi semua disiplin. Okay. Sebab dalam skrip tu ada dialog bahasa Inggeris, and then bahasa Cina, tulisan Cina, dan pinyin. Pinyin ni ialah tulisan bahasa Cina diromanizekan, dirumikan. Itu untuk saya, untuk Kinwa, untuk kita dua tak tahu baca Cina. Langsung. Serius? Langsung. Tak tahu. So saya punya translator dialog yang menulis translation pinyin tu bagi saya soundbite. Saya ada macam
70-80 scene bahasa Cina yang saya kena dengar. So saya cuma ambil keyword saja. So diorang ni okay, semualah Kinwa, Susan, Fabian, Pauline, Wilson. Semua masa 5 hari tak silap saya membaca script reading, go into characters and all that, ikut macam dalam skrip tu. Bila masuk set, semua jadi hantu. Tak adalah. Maksudnya? So, okay, bermula dengan Kinwa dulu. Sebab the first scene of the day. Saya keluar toilet. So Kinwa is the first scene. Okay, first scene. And then after that dia baca, bila dia kata, tu kena panjang. Bila orang bila mula-mula buka mulut, Kak Mona, I knew it. I said in my head, I said, shit. That's it, dia akan tukar dialog. Ataupun dia akan ad-lib. But I love ad-libbing. Honestly, I really love ad-libbing. Saya suka supaya mereka lebih into the character. Tapi ni bahasa Cina. Okay, kalau kau ad-lib, saya ni terkapai-kapai je tu. Okay, so what happened was, dia ad-lib, dia kata, okay, this is my words. Dia cakap. So I said, okay, tell me, so I hear. And then I turn around to my translator, where is this word that I want? It's still there. No, ada. Kena ada. Ada. Keyword tu so kena ada lah. Ada keyword. Ad-lib cuma cara dia sampaikan the rephrase of the dialogue tu dia tukar. Okay. So I said okay. Then first day it went on like that. Second day, come to third day tu dah okay lah. Okay. So I realise memang betul lah bila mereka diberi ruang untuk mengubah sedikit cara penyampaian mereka, they become more comfortable. The more they become comfortable, they become more fluid. Itu kita nak. Okay, bila fluid tu, maknanya benda tu dah sebati dengan diorang. So, cabarannya itulah. After that, I realised, okay, this one we have to make sure that, you know, I get my keywords and all that. Janji dia punya jalan cerita, apa yang nak disampaikan masih sama. Cara penyampaian tu, saya biar terbuka untuk mereka what is more comfortable for them. Macam Kak? Nota ni, filem ini bukan saja semua bahasa Kantonis, ada juga bahasa Inggeris, mamanya Melayu, semua. Mamanya half English, half. Dan dari cara kita menyampaikan dialog, ada juga subtitle kita boleh faham. Semua ada. Dan juga dari cara penyampaian, penonton juga harus boleh faham juga apa yang disampaikan. Betul. Sebab saya rasa pemahaman cerita ni tak susah, kerana based on macam India for example, masa it was screening dekat India kan, di Goa, dan 100% Indian audience, dan mereka memahami cerita ni. So tidak ada orang kata susah nak memaham ke apa ke. So alhamdulillah. Sebenarnya apa perbezaan ketiga-tiga karakter anak ni? Mungkin ada persamaan, perbezaan? Anak kedua macam saya. Sama? Wilson macam saya. Control lah, suka control garang. Suka cara dia saja. Yang lain? Anak pertama macam mama. Dia tahu ada yang baik, tapi dia suka ikut apa dia orang kata, pak turut, tapi bukannya guna pak turut lah, tapi dia menurut kata-kata papanya. Walaupun salah, walaupun dia tak suka, dia rasa mungkin saya menurut kata papa lebih aman bagi saya. Anak pertama ni selalunya kan dia lebih more, when you have your first child, pasti anak tu lebih dimanjakan, right? Dan dia punya karakter tu lebih loving, nampak, you know, lebih orang kata subdued lah, lebih more loving. So that is what is portrayed dalam karakternya Isaac. Dan Pauline punya karakter, which is Ruby, dia ialah the only daughter dalam family itu, you know. So yang paling bongsu. So dia punya keakraban antara dia dengan ibunya, dengan mami dia tu nampaklah, you know. My reaction selepas menonton trailer, so you guys yang nak pergi tengok filem ni mungkin nak cari sedikit vibe dia macam mana kan. Tengoklah trailer dekat YouTube. Selepas saya menonton, saya ada dua benda je saya boleh grab. First,
apa-apa saja saya tonton, saya akan tengok dia punya color grading. Okay. Sekarang kan saya suka main kamera because I'm a camera gadget Person, everything, yeah. saya suka. So macam mana kamera dibuat macam cantik sangat kan, color grading dia kan. Dan so dalam filem ni saya rasa feel sebab dia punya bila cerita dia mood, pasal kekelagaan kan? Dia timbul ke mood. Sis, betul. Dia macam mood dia, ni yang membuat aku nak pergi suka tengok sebab kita nak bayar duit sejumlah itu, kita nak tengok quality gambar tu dulu. Yes. Alhamdulillah. cerita belakang kira. Betul. Saya jangan lupa. You tengok color grading cantik kan. Lepas tu bunyi yes. Bunyi pun main peranan. Music tu. Kita punya soundtrack. Kan? Soundtrack dahsyat. Ada banyak. Berapa soundtrack tu? Dua. Ya. Satu dinyanyikan oleh Brandon. Title lagu tu ialah Rain Town. Yang nombor 2 title bahasa Inggerisnya Imperfection, tapi nyanyian dalam bahasa Mandarin. Dinyanyikan oleh Firdaus. So kedua-dua tu ada di Spotify. Tolong cari nanti ya. Okay, carikan. Itu yang saya cakap, bila tengok trailer ni kadang-kadang dia macam membunuh perasaan kita pergi menonton. Dan at the same time mungkin ada yang tengok trailer rasa tertarik hati nak pergi tengok. Dan Rain Town ni bila kita tengok sekali je trailer, ini wajib tengok kan. Alhamdulillah. Tapi tak tahulah pergi tengok tu kita nak akan merasa menangis ke di hujungnya. Kita pun tak tahu sebab dia takkanlah nak tengok nak tunjuk scene belakang-belakang kan. So yang tunjuk kan aksi gaduh dengan anak, konflik apa semua kan. Apa yang susu galuh dan cerita tu mesti ada dekat dalam trailer. So apa yang expectation yang Kak Mona boleh bagi tahu penonton lah bila tengok filem ni? Mungkin dia orang akan menangis ke, tengok tisu ke, ataupun akan sedar betapa ini pengorbanan seorang ayah, walaupun ayah tu garang bukan main lagi. Tapi ini adalah satu cerita yang saya harap semua dapat merasa, melihat dan mendengar. Dan satu cerita yang saya harap penonton di luar sana selepas menonton filem Rain Town, bila mereka keluar, perasaan tu masih orang kata tersimpan dan tersirat di hati tu, dan masih bermain-main di pemikiran mereka. Dan cerita ni ialah untuk satu keluarga, untuk kawan-kawan, dan it's not meant for one person, it's meant for everybody. That's my hope. Dengan harapannya the support ni datangnya dari semualah, from everybody. Tak kira lah Cina, Melayu, India, Kadazan, Iban, whatever, saya harap itulah, saya harap lah you go out feeling good. Okay, feeling tu dia akan menangis ke macam mana? Tak boleh lah bocor rahsia tu. Saya nak tengok lah, saya nak sediakan tisu ni. Takkanlah dia ada tisu. Ada tak dia adalah filem, orang boleh kata menangis saja ke apa, tidak. Dia adalah filem yang mempunyai lain-lain perasaan. Ya, dia bukan cuma sedih, dia ada yang lain juga. Ada juga yang membuat orang kata ketawa, tapi ketawa dia bukanlah ketawa komedi yang tak masuk akal. Ini komedi yang tak, maksudnya dia bukan slapstick lah. Ini komedi yang related to the film. Itu je lah. Dan so nak kata sedih, dia ada bercampur. So macam kehidupan kita sehari-hari, there are good days and not so good days. Itulah yang sebenar-benarnya saya nak tunjukkan dalam filem Rain Town. Si Susan, kalau kita tanya kan, mesej yang ini sampaikan dalam cerita ni ataupun keistimewaan lah untuk menjadikan penonton-penonton kita sedar betapa produk lokal pun standing dengan produk-produk atau filem-filem daripada luar negara yang semakin orang kata bermutu kan. Sebab orang cakap macam filem kita alah apa sangat, kau pergi tengok, baik tengok dekat ni kan. So mungkin sis ada nak bagi tahu dia orang betapa Rain Town ni ada something, benda yang nak ditunjukkan. Apakah keistimewaan for you? Pada saya reaksi daripada penonton yang dah tengok. Kita ada premiere dengan private screening 1-2. Apa yang kita expect diorang to react to, or kita dapat tahu yang ada tempat yang kita tak sangka diorang akan react, and diorang react, kita wow.
Interesting. Sebab dalam skrip dengan cara kita menyampai karakter dengan storyline dia, kita boleh gauge yang mana mungkin dia orang akan react. Tapi ada tempat lain yang kita tak sangka dia orang akan react, and that is good. That is very good. In other words, kita dapat sentuh the emotions untuk setiap orang. Dan itu yang power kalau satu production yang sudah dibuat dengan bagus. So for me is saya rasa sekarang ni penonton kita dah pandai dah bijak dah. Setiap pandemic and everything, diorang dah duduk kat rumah, tengok macam-macam on streamers and everything. So saya rasa pemikiran diorang dengan taste diorang dah ubah. Saya tengok macam sinema Hollywood pun sekarang ni diorang tak dapat diorang punya rating macam dulu. Kalau beberapa million, sekarang dah tak sebanyak. So in other words, saya rasalah penonton kita sekarang ni cari storyline yang ada bermakna, yang diorang boleh relate, atau something that's different. Marvel pun tak macam Marvel dulu. Kan? You know? Even the blockbusters bukan macam blockbusters dulu. Sekarang, so that means kita punya audience, the taste diorang dah tukar. We're becoming more intelligent. We're listening. We're watching. Kita nak tengok sesuatu yang will make us feel. So itu yang bagus. And this story, Rentan, akan buat you feel. I don't know what, but it will make you feel. Feel tu tu yang nak kena tengok movie tak ada feel apa. Okay, abang, mungkin masa malam premiere, masa malam tayangan hari tu kan, dapat feedback apa persoalan yang ditanya oleh media-media kan. Mungkin boleh share sikit yang abang boleh share lah selepas mungkin ada respon daripada kawan-kawan ke penonton-penonton pada malam tu. Ya, banyak komen-komen yang terutama mereka kata pemilihan pelakon yang agak bagus sekali kerana chemistry-nya betul-betul macam keluarga. Itu semua penghargaan kepada production team, Tengku Mona, casting. Dan yang jujurnya satu keluarga tu yang pentingnya bukannya siapa yang menonjol atau siapa yang tenggelam. Biasanya kalau kita lihat semuanya bagus-bagus belaka. So kita selalu panggil satu ensemble. Yes, betul. Satu tim, bukan saja dari segi pelakonan, tim belakang juga. Kita satu tim. Berarti macam tim bola sepak. Kalau penjaga gol koyak, apa penyerangnya bagus-bagus kan. So kita satu standard, dan mereka kata ya kelihatan semuanya. So saya pun jawab ya, bukan saja pelakon saja, tapi kamera, kru. Sebab kalau sebagai peribadi kalau tak ada penulisan skrip, saya cakap apa? Kalau tak ada mic, kalian tak dengar saya bunyi. Kalau tak ada kamera, tak ada lighting, kalian tak boleh lihat saya. So yang penting sekali, kalau nggak ada penonton, kita nggak ada kerja. So penting sekali bagi semua penonton untuk cepat beli tiket dan masuk panggung untuk hari, you tahulah, minggu pertama. Penting sekali. Kalau minggu pertama kosong, nanti habis kena tarik. Pawagam tarik balik habis. Harap moga-moga semua cepat pergi. Ada satu buku dulu saya baca, Critical 11. Critical 11 bermakna yang 11 minit yang kritikal dalam penerbangan. Atas dan turun. Ini critical 11 hari, critical 11 showing. Kita kena serbu Pawagam. 8 Februari guys. Satu tarikh yang korang kena ingat. Filem ini akan ditayangkan dekat Pawagam. So cepat-cepat beli tiket. Kak Mona dah senyum-senyum dah. Kata macam ada kerisauan tentang orang kata, saya pernah dengar lah rintihan beberapa orang pengarah yang datang buat podcast dengan saya, terutamanya pengarah-pengarah filem India, filem-filem Tamil. Dia cakap ada setengah Pawagam yang main kotor juga. Dia kata yang datang 20 orang bang, tapi dia stay dekat situ 5 orang. Tiba-tiba memang kena ambil lah dia punya
dia punya filem kena tarik tak sampai 3 hari. So pentingnya, betul lah cakap Abang Kim Wadi kata, hari pertama sebab malam tu lagi maksudnya 8-7 tu dah get ready untuk serbu pawagam sebelum tu lagi. Bukan sebelum sebenarnya kan, macam sekarang ni kita punya pre-sales dah buka. Okey, hari ni berapa hari bulan? Hari ni 5 hari bulan. Hari ni 5 hari bulan. Pre-sales dah buka. Okay. Hari ni dah buka sudah buka. So kalau boleh yang mendengar sekarang ni ataupun saya harap mereka-mereka atau penonton-penonton semua pergi membeli tiket pre-sales, kerana pre-sales ni menolong. Sebab pre-sales ialah untuk tanggal 8 hari bulan. So 8, 9, 10, 11 tu yang paling critical. Okay. Seandainya 8, 9, 10, 11 tu menjadi, kita maksudnya akan, penuh lah. Maksudnya good, very high respon katakan. So I know it'll be another week. So dia go by week tau, day by day. Yeah. So nervous, Masya Allah, memang nervous. Faham? You know, memang nervous. Dan kita cuma buat apa yang kita boleh dalam kapasiti kita, terbaik sekali yang maksud saya, whatever yang terbaik lah kita boleh buat, itu yang kita buat sekarang ni within our capacity dengan budget yang tak sebesar ni. Cuma sekarang ni mengharap penonton akan macam mereka merasa seperti mana yang you rasa lah. Tengok trailer, interested, beli tiket tu. Itulah harapan saya. Dan bila mereka menonton, ada rasa, ada semua tu lah orang kata ingredient yang seharusnya ada, mereka merasa, repeat and spread the news. Spread the news. Word of mouth. Kita perlukan di social media orang kata untuk spreadkan news ni, untuk war-warkan. Kak Mona, berapa kos filem ni? Filem ni ialah daripada DKD Finas. Saya pitch ke Finas. So budget yang approved daripada Finas ialah 2 million. Tapi saya burst sikit lah. Okay, saya pakai duit tambahkan sikit. Dan kemudian saya juga mendapat sedikit dana untuk marketing. So all in all saya dapat 2.3 dengan marketing sekali. Tapi at the rate we are going is beyond that already. You know, because on production alone saya spend about 2.3. Namun 300,000 saya duit personal own money. And then kita that 300,000 tu tak cukup sebab kita menggunakan untuk, kita ada social media Melayu, social media Cina, dengan all the travelling and all the goodie bags and all more. So makan chicken chop banyak. No, but sebab kalau kita tak tambahkan duit kita sendiri, okay, then susah kita nak bagi orang mendengar. Okay, sebab cerita ni, I said to you, you know, I need the two social media team yang boleh bercakap pada Malay segment dengan Chinese segment. So benda-benda macam tu, tambahan duit. So let's see. So filem ni akan pergi ke beberapa filem, maksudnya akan ada promo yang Kak dah susun lah. Apa dia promo, mungkin penonton-penonton nak jumpa juga pelakon-pelakon ke apa ke kan? Okay. Ada tak? Kita sekarang ni kita ada running a contest, okay, untuk mereka be part of the contest. Dan alhamdulillah kita juga mendapat sponsors. Suzanne, you want to talk about the sponsors? Sponsor kuih apa tu? tak. This is from Susan's brother. The Chowkit Hotel. Ada bagi saya dah tengok, saya dah rasa menginap dekat situ. Yang dekat dengan Chowkit lah. Bertentangan dengan Maju Junction tu kan? Yes. So dia orang bagi free room stay, free breakfast and everything. So itu semua masuk dalam competition. Dan juga adalah untuk tote bag dalam tu adalah hadiah whatever. But terima kasih kepada The Chowkit. And then so apa yang dia orang perlu buat, Kak? Okay, satu lagi yang memberi kita juga ialah Hyatt Place. Okay, hotel juga. Hotel, So dia orang kena buat contest untuk meneka ke apa ke. So then from there, kalau menang, mereka akan mendapat all these prizes lah. Maksudnya dia kena tengok dulu ke macam mana? Tak. Okay, so jump in. So ada satu lagi
screening kita buat. Kita ada 6 hari bulan. 6 hari bulan. Ni cuma untuk Ya, untuk contest winner, right? Yes, for contest winner. So diorang masih on sampai I think noon besok. Dan kita tutup. So dia kena tengoklah kita masing-masing punya IG, and then kita buka tau, cakap okay, contest time, apa yang kita minta. Masing-masing ada dia punya soalan yang apa kita nak diorang buat. Then dia akan letak dalam comments or DM kita masing-masing, kita tengok yang mana betul, terus kita forward dekat PR team. Dia orang akan contact direct and cakap, okay, you've just won 2 tickets for the 6th. You know, something like that lah. Kena buat, terpaksa. Peraduan tu kena ada something yang macam orang nak. Tapi macam kita dapat, you know, like 3 days 2 nights, is it? Yes, that's for Chowkit. Macam for Chowkit, we got the Chowkit Hotel dapat 3 days 2 night. And then untuk 2 orang Lepas tu another one, Hyatt Place, we get 2 days 1 night, inclusive of breakfast. So adalah banyak macam tu. Selain daripada itu, kita juga akan pergi ke Taiping pada 8 hari bulan. So screening malam hari Sabtu ni lah. 8 hari bulan kita release Khamis. So 8 hari bulan kita release seluruh Malaysia, okay, termasuk Sabah Sarawak, ya. So malam 8 hari bulan Februari ni kita akan berada di Taiping. Kita ada private screening dengan warga-warga Taiping. Pelakon-pelakon ada sekali? Ya, semua kecuali Pauline, sebab Pauline dia mengandung, dia dah sarat dah. So dapat cucu. So kita tak naklah suruh Pauline pergi, ya. Yalah, sebab dia dah sangat dekat dah. Kemudian kita akan ke Ipoh dan kita akan ke Penang. So seandainya kalau kita tahu hall tu penuh, kita akan monitor, dan seandainya penuh, kita nak pergi buat surprise appearance. Tapi penonton kenalah bagi feedback pada kita. Okay, last kali lah mungkin kita nak angkat satu isu lah Kak Mona, sebab tadi saya borak-borak lah santai-santai dengan si Susan pasal pelakon-pelakon veteran dekat Malaysia ni sebenarnya ramai. Tapi dipinggirkan sebab kau dah senja, kau dah tua, tak payah nak berlakon lagi. Sedangkan kalau kita tengok dekat Hollywood kan sendiri gamang, kat Indonesia, tengok Indonesia, orang Indonesia ambil kita tengok. Naskah. Tapi mungkin Kak Mona ada pendapat sendiri tentang pelakon-pelakon veteran. Dah lah kau tak nak ambil dia, kau dipinggirkan dia. Bayar pun, kalau ambil pun bayaran ciput katanya lah kan. Kak Mona mungkin boleh terjelaskan as a macam yalah penerbit dan orang filem. Saya punya as you know, ini ialah filem kedua saya. Walaupun Kinwa panggil saya Kakak Mona, tapi saya lebih muda daripada dia. Seniors. Both of them are senior dari segi ini. Tapi pembayaran mereka, apa yang dia bincangkan dengan producer saya ke apa ke, saya biar antara, as long as they are both happy. So whatever their fee is, so I leave it to them to discuss. So if they are happy, I'm happy, my producer is happy, we go for it, you know. Taklah kata bayar sampai setengah harga ke, tidak. Kalau tidak, takkan Kiwan duduk sebelah saya ni kan dengan Susan. Okay, itu satu. Dan kalau you tengok macam saya punya telemovie luar biasa untuk Astro, dan juga Parit Jawa, saya punya main characters adalah orang yang berumur, macam Mak Mah. Mak Mah menang untuk anugerah Screen sebagai the best actress. Okay, tahun tu pelakon yang lain semua yang dicalonkan semuanya yang muda-muda. Dia seorang aja yang berumur. So pada saya, sayanglah kita sebagai pembikin filem tidak menghargai mereka. Kerana saya rasa diorang punya orang kata knowledge, diorang punya experience, and their acting ability and all that is great, you know. Dia masih boleh memberi. Kalaulah macam Kinwa dengan Susan tidak memberi kepada Fabian, Wilson ataupun Pauline, saya pasti 3 pelakon muda ni tidak dapat memberi balik
seperti mana yang mereka berikan dalam filem Rain Town. So masa saya buat Parit Jawa, begitu juga dengan yang berumur dengan yang muda. Masa Zahril Azim dengan Emma Manan bersama, mereka sering memberi, it's all about exchanging feeling, and when you have someone a bigger character dalam sesuatu filem atau projek, yang muda ni akan look up, respect, ya. Apatah lagi kalau mereka memberi kepada, you know what I mean kan? Memberi tu maksudnya you get into character, yang muda ni akan get into the character even more. So it becomes a beautiful chemistry. To me, at the end of the day, saya rasa jangan abaikan lah. Because they've got a lot to give us. Dan in terms of fee, it's not right. Kalau you boleh bayar yang muda tu harga yang tinggi, yang berumur pun seharusnya tinggi atau slightly lebih sebenarnya. Yes. Kerana mereka ni lebih banyak experience. Tak kira lah mereka ni dah menang award ke tidak ke apa ke. Kalau dia yang bagus, berumur, I think you have to respect that. Kena respect that. Abang Kinwa sebagai pelakon yang berpengalaman lah kan. Bermakna tua. Tapi berlapik bang. Kita ni berlapik. That's why he's asking you. Tapi abang dah laris dekat Indonesia sana. Job pun bersusun-susun, saya percaya. Apa tanya? Bukan saya nak membezakan antara bayaran orang Malaysia dengan Indonesia, tapi penghargaan orang luar terhadap kita, mungkin apa yang abang boleh interpretasikan bila nampak orang luar macam Indonesia, orang kat sana kan, banyak je yang pelakon berusia, tapi dia mengambil orang Malaysia, sedangkan orang Malaysia macam paham sendirilah. Mungkin abang ada interpretasi tentang tu. Saya bukan nak tanya pasal berapa orang Malaysia bayar, Indonesia bayar. Okey. Bukan, apa yang nak cakap? Semua yang saya boleh katakan, saya bernasib sungguh baik, dan timing saya bekerja di sana, mendapat peluang bekerja di sana ialah satu yang tidak dapat diulangi. Sebab masa itu mungkin di perindustrian Indonesia mereka perlukan seorang berusia dan kaumnya macam saya. So semuanya ialah nasib dan timing. Kalau kita gunakan kata lain, takdir. Tapi saya pun tak tahu. Tak jangkakan. Abang tak jangkakan yang abang laris dekat sana. Tak boleh jangka semua ni. Tak boleh jangka. Kita sekarang tak boleh jangka apa Rain Town akan buat. So apa yang kita boleh buat ialah buat sedaya upaya. At that point in time. Saya tak, masa dapat offer dari Indonesia, saya tak pergi, kita pergi main-main saja boleh? Kita tak kan? Dia cakap macam tu? Tak. Itulah. Kita tak boleh pergi main-main saja kan? Kita pergi tekun kerja, buat homework dan shoot. Buat kerja seperti profesional. Kita tak boleh pergi sana santai, pergi makan chicken chop aja. So begitulah. So kita tak boleh tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Okey bang, kalau saya tanya, apa perbezaan? Okey, ini soalan terakhir saya. Satu benda yang banyak beza daripada production Malaysia dengan production Indonesia. Maafkan Mona, benda ni mungkin orang nak tahu apa yang menarik dia sangat pergi ke sana kan. Okey, saya sebab Current Pictures ada di Jakarta dulu. Dan saya banyak buat iklan di Indonesia dulu. Jadi apa yang cakap tu ada berbezanya antara sini dengan sana. Tapi saya silakan pada Kinwa. Satu benda yang paling ketara sekali perbezaan Kinwa, dia. saya ada pisau dalam poket. Okey. Satu benda. Satu benda mungkin makanannya. Makanan juga yang dicari. Diplomatik sikit lah. Tapi sebenarnya tak ada beza langsung. Kita semua kalau kerja di industri perfilman, kalian pergi ke Hollywood, kalian pergi ke Hong Kong, kalian pergi ke China, tak ada bezanya. 3, 2, 1 action. Kalau tak buat kerja, kena marah. Kalau buat kerja, aman. Okey Kak Mona. Okey, saya menjawab. Rain Town sekejap. Rain Town ni ada tak chance bila alang-alang kan?
Abang Kinwa kita dah ada filem ni, dalam filem ni, usunglah ke Indonesia. Dia dah ada nama kat sana. Itulah menurut saya, tengah tunggu. Saya tengah tunggu ni dengan Kinwa ni. Bila lah dia nak bawa Rain Town ni kan. Tapi sejujurnya sebenarnya Medan International Film Festival yang pertama, Rain Town ialah filem opening film. Itu adalah kerana Kinwa. Sebab dia kan? Sebab dia kata makanan dekat Medan sedap. Tu je? Tak. Sebenarnya tak. Okay, serius. Kerana ada orang Indonesia contacted Kinwa, kata dengar pasal cerita ni and all that. Lepas tu next thing I know, pergi ke Medan. Saya tak pergi ke Medan kerana saya di India masa tu. Jadi Kinwa dengan Fabian pergi ke Medan. Itu adalah usaha daripada Kinwa sendiri. Ya. Dan nama program directornya Dr. Daniel. Dia yang bawa filem Rain Town. Opening film. So ada chance lah ni. Orang Indonesia pun mungkin nak tengok dekat Pawagam. Ya, insyaAllah. Kita cubalah. Harap ada lah. Sebab kita nak break into Indonesian market. Yang paling susah sekali ialah to break into Indonesian market. Okay. Kita nak conclude kita punya podcast hari ni. Borak Sini Habis Sini. Mungkin setiap seorang cerita sedikit kenapa dia orang kena pergi ke Pawagam secara ringkas, dan alu-alukan kepada semua letak pendapat kan dekat social media dan tag Rain Town punya IG ke apa ke. Okay, kita bagi peluang lah. Kita mula dari kanan. Kanan tu kan kata baik. Kanan Budi. Kasih tahu sikit, pesan sikit. Okay. Semualah. Pesan kepada semua supaya menonton. Kepada semua, kita harus pergi menonton Rain Town kerana ia satu filem kekeluargaan, bawa ahli keluarga, papa, mama, anak-anak, kerana ini akan membawa satu makna baru kepada Tahun Baru Cina. Thank you. Wow. Susan? Inilah adalah filem Malaysia. Sekian. Kongai Fat Choi. Ringkas. Okey, Kak. Okey, filem ini ialah filem yang dibuat oleh kami keluarga Current Pictures. Dan kita berharap that penonton, tak kiralah bangsa, agama, background, dapat merasa apa yang saya ingin mereka rasakan. Dan kalau mahukan kelainan di Chinese New Year ni, silalah tonton Rain Town. Alright. Kongsi Fa Chai. Tengok dia boleh cakap. Okay. Alright. Terima kasih banyak-banyak kepada semua tim Rain Town sudi datang podcast Borak Sini Habis Sini. Guys, sempena dengan kedatangan Tahun Baru Cina ni, apa kata korang mengisi ruang, kata cuti kan? Cuti nak tahu buat apa, tengoklah wayang. Mungkin Rain Town ni ada salah satu pilihan yang tepat untuk korang, untuk bersama dengan keluarga. Mungkin nak rapatkan lagi kekeluargaan. Orang kata yang si bapak garang, mungkin tak garang lepas ni. Tengok cerita ni, aku pun tak tahu. Aku pun nak tengok lepas ni. So you guys, 8 Februari ingat lagi Bak kata Kak Mona tadi, dah boleh dah. Mulai sekarang dah pre-book awal-awal. Penuhkan panggung. Jangan sampai kau nak tunggu minggu kedua, sebab mungkin minggu kedua kita tak tahu lagi. Awal-awal lagi ni korang nak support local product, guys. Thank you so much for you guys untuk yang sudi tonton podcast kita Borak Sini Habis Sini. Kita bertemu lagi di masa yang akan datang. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Terima kasih. Jom. This is how we do this.